Salahuddin membebaskan Al-Quds, Ibrah Perang Hattin, 583 Hijriah, 1187 Masihi. Mukadimah penterjemah. Atas nama Yang Kasih, daku menulis. Selawat dan salam, buat kekasih. Kita puji sesempurnanya bagi Allah, selama-lamanya, atas kurnianya dan izinnya, sesuai ketetapannya yang tersurat, kita selesai melaksanakan hikmat kepada tulisan Syekh Dr. Ali Al-Solabi ini dengan judul asalnya, Maraka Hattin, Fat Ramadani Asasali Marhalah Jadidah Min Al-Intisarat wa Al-Takadum, yang kita terjemahkan dengan judul, Salahuddin membebaskan Al-Quds, Ibrah Perang Hattin, 583 Hijriah, 1187 Masihi. Hari ini 2 Oktober menandakan kejayaan umat Islam mengambil semula Baitul Maqdis daripada jajahan tentera salib. Namun kejayaan pada 2 Oktober 1187 mustahil akan terhasil melainkan dengan kemenangan awal yang di Perang Hattin yang mendahuluinya selama beberapa bulan. Justru, wajarlah untuk kita selaku umat Islam untuk mengambil ibrah dan pelajaran yang tersurat mahupun tersirat daripada Perang Hattin dan pembukaan Bait Al-Maqdis, meneliti semula teks dan konteks sejarah, yang dengannya menjadi suluhan kita kepada perjuangan sebenar membela Palestin daripada tangan-tangan jahat penjajah, apartheid Israel. Penerbitan sebuku ini selari dengan keinginan besar Abim Press untuk menubuhkan sebuah maktabah besar yang mengkhususkan isu Palestin, yang dinamakan Korpus Palestin. Terima kasih kita ucapkan buat pihak Abim Press atas kesudian menerbitkan dan menyebarkannya secara gratis non-online. Tiada hak cipta yang kita tuntut di balik terbitan ini. Ia bebas diulang cetak dan disebarkan oleh sesiapa saja, dan digunakan dalam kajian-kajian. Sesungguhnya tiada apa yang kita miliki melainkan kesalahan dan kesilapan, sementara seluruh kebaikan itu hanyalah milik Allah. Sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan dalam terjemahan ini, mohon segera dimaklumkan agar segera diperbetulkan, kerana tiada kitab yang sempurna melainkan Al-Quran. Allah Maha Mengetahui. Syafiq atau Hidi, Muhammad Syafiq Ismail. 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah _2 Oktober 2023 Masihi. Fatih, Istanbul, Turki. Teks terjemahan Salahuddin membebaskan Al-Quds, Ibrah Perang Hattin. Perang Hattin adalah pertempuran penentuan antara tentera salib dan tentera Islam yang diketuai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ia berlaku pada hari Sabtu, 25 Rabi Al-Thani 583 Hijriah bersamaan dengan 4 Julai 1187 Masihi, berhampiran perkampungan Al-Majawidah, antara Nazaret dan Tiberias di Palestin. Umat Islam telah menang di dalam perang ini, sementara tentera salib meletakkan diri mereka dalam kedudukan yang tidak strategik di dalam pengepungan pasukan Salahuddin. Perang ini menatijahkan pembebasan kerajaan Baitul Maqdis dan pembebasan kebanyakan tanah yang dijajah oleh tentera salib. Salahuddin Al-Ayyubi, semoga Allah merahmatinya, berhasil menyatukan umat di bawah naungan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam, dan berjihad di jalan Allah membebaskan negara-negara Islam. Maka Syam, Levan, Mesir, Hijaz, Yaman, dan Iraq berada di bawah perintah dan kepimpinannya. Untuk tujuan ini, beliau menggerakkan para ulama, fuqaha, tentera, dan ribuan mujahidin yang dipimpin oleh ulama dan fuqaha, menggerakkan hati para pejuang untuk berperang. Beliau membentuk tentera darat yang kuat, menubuhkan armada tentera laut, dan menginfakkan jumlah wang yang besar untuk itu. Salah satu pertempuran penting yang paling penting dalam sejarah Islam kita tercetus, yakni Perang Hattin. Dan kita boleh memerhatikan banyak pelajaran berdasarkan penelitian tentang peristiwa ini dan natijahnya. 1. Pertempuran yang menentukan. Perang Hattin dinilai sebagai sebuah pertempuran yang menentukan. Hal ini kerana kita memerhatikan bahawa ia telah mengubah peta taburan politik di rantau ini. Rentetan daripada kemenangan ini, Sultan Al-Mujahid, Salahuddin Al-Ayyubi, pun berangkat untuk menakluki kota-kota di pantai Syam, Levan, dan ia pun berjaya dibebaskan satu demi satu, kecuali kawasan perkubuan yang kuat. Oleh itu, masalah pantai Syam, Levan, berjaya diselesaikan, kawasan dari mana orang-orang Islam telah diusir bertahun-tahun yang lalu sebelumnya, sebelum Perang Hattin. Dengan itu kota-kota seperti Acre, Akri, Jaffa, Soida, Sidon, Beirut, Jubail, Byblos,
Askalan, Ashkelon, dan lain-lain berjaya dibebaskan. Realitinya, sesiapa saja yang meneliti teks-teks sejarah bagi zaman tersebut akan kagum dan terpesona dengan gelombang kejatuhan kota-kota yang dijajah tentera salib, dalam bentuk yang belum pernah dilihat sebelum ini. Hal ini memantulkan keunggulan ketenteraan umat Islam terhadap musuh mereka, dan mengakibatkan runtuhnya kubu-kubu pertahanan tentera salib yang telah lama menyerang kawasan Muslim dan dari satu ketika ke ketika yang lain mengubah hidup mereka, umat Islam, menjadi sengsara. Kubu-kubu yang tumbang berdepan kemarahan tentera Ayyubiyah, kita sebutkan, Tiberias, Safad, Hunin, Tibnin, Bagras, Darbasa, Hajar Shaklan, Kusai, dan lain-lain lagi. Selepas itu datanglah pembukaan umat Islam ke atas Baitul Maqdis, ibu kota negara tentera salib. 2. Permulaan bagi pengakhiran kewujudan tentera salib. Perang Hattin merupakan sebesar-besar bencana ketenteraan yang menimpa tentera salib. Malah ia menandakan kejayaan umat Islam dalam menghapuskan gerakan penjajah terbesar dunia yang pernah disaksikan pada zaman pertengahan. Ia juga menandakan titik kemunduran tentera salib di Timur Dekat, Near East, Islam, dan permulaan bagi pengakhiran kewujudan tentera salib. Pertempuran itu menamatkan hampir 9 dekad kemerosotan dan perpecahan wilayah-wilayah Islam di Timur Dekat. Hal ini menjelaskan kepentingan perpaduan antara negara-negara rantau geografi ini di Asia Barat Daya dan di Mesir dalam menghadapi segala bahaya yang mengancam kewujudan negara Islam. Perang Hattin mencetuskan permulaan baru untuk keseimbangan kuasa dan mengesahkan bahawa kuasa orang Frank, tentera salib, boleh dikalahkan. Kajian sejarah moden yang membincangkan secara terperinci tentang peringkat zaman tersebut telah mendedahkan bahawa Perang Hattin berakhir dengan kemenangan Salahuddin. Akan tetapi ia tidak sepenuhnya menghapuskan kehadiran orang Frank di kawasan itu. Kerana ia secara strategik adalah pertempuran yang menentukan antara dua sempadan. Iaitu, ia menamatkan marhalah kemerosotan dan kekalahan, mencetuskan marhalah kemenangan dan kemajuan, dan membuka jalan yang panjang dan sukar yang menyaksikan banyak pasang surutnya, serangan dan tindak balas sehingga kedudukan orang Frank berada dalam bahaya, kerajaan mereka diruntuhkan, dan mereka diusir dari wilayah tersebut. 3. Kebangkitan Salahuddin. Di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla ialah yang membangkitkan. Perang Hattin menjadi salah satu sebab Allah mengangkat Salahuddin, dan menempatkannya di antara barisan mujahidin, pemimpin, dan pemerintah Islam yang terkemuka. Hal ini juga memulihkan keyakinan diri dan kemuliaan diri kepada umat Islam yang telah hilang daripada mereka selepas kewafatan Nur al-Din Mahmud, Zenki. Kemenangan ini mempunyai gema yang kuat dalam hati umat Islam amnya, dan penduduk Damsyik khususnya. Kerana Damsyik pada masa itu adalah pusat pemerintahannya, markasnya, dan menjadi tempat para hakim dan pegawai kerajaannya, mereka yang bersujud kepada Allah sepanjang peperangan ini, melawan tentera salib, dan berdiri dan berdoa kepadanya untuk kemenangan atas musuh-musuhnya. Apabila mereka mengetahui tentang kemenangan itu, mereka menzahirkan kegembiraan mereka dengan air mata dan kata-kata yang menyentuh hati yang termasuk ungkapan terima kasih dan pujian kepada Allah. 4. Perang Hattin, kunci kepada Baitul Maqdis. Perang Hattin adalah pertempuran untuk membebaskan Palestin. Kerana ialah yang membuka jalan kepada kemenangan ke Baitul Maqdis dan seluruh Palestin. Ibn Wasil menggambarkan pertempuran ini dengan berkata, peperangan Hattin adalah kunci kepada pembukaan Islam, dan ia memudahkan penaklukan Baitul Maqdis. Beliau menganggapnya sebagai silsilah kesinambungan di pertengahan antara pembukaan Nur al-Din Mahmud, Zenki, dan Rukn al-Din Bebas al-Bunda'ari. Sejak ketibaan Raja-Raja Frank datang ke negara-negara pesisir pantai, Palestin, dan menjajah mereka, umat Islam tidak mempunyai hari seperti hari Hattin. Semoga Allah merahmati Raja Al-Nasir, Salahuddin Al-Ayyubi, dan mensucikan rohnya. Setelah kewafatan para sahabat, semoga Allah meredai mereka, Islam tidak pernah didukung oleh seorang lelaki seperti beliau, dan seperti Nur al-Din Mahmud bin Zenki, semoga Allah merahmati mereka. Mereka membawa pembaharuan, tajdid, kepada Islam selepas kemundurannya dan menegakkan semula binaan Tauhid selepas ia padam, di kawasan tersebut. Kemudian Allah menyokong Islam selepas mereka dengan kemenangan Raja Al-Muzaffar Rukn al-Din Baibars, dan situasi beliau ini lebih menakjubkan. Ia berlaku selepas Mongol, Tatar menguasai sebahagian besar negara Islam,
dan orang ramai berputus asa bahawa tidak akan ada kebangkitan agama selepasnya. Beliau, Baybars, inilah yang berjaya menghancurkan Tatar, memelihara negara Islam, dan menawan kebanyakan kubu di pesisir pantai dari orang Frank. 5. Pentingnya kefahaman tentang geografi. Pertempuran ini menonjolkan pentingnya kesedaran penuh tentang keperluan menggunakan lokasi geografi Timur Islam dan mengeksploitasi kelebihannya. Dengan demikian agar ia menjadi faktor kekuatan mandiri yang efektif. Dan salah satu implikasi dari pertempuran tersebut adalah munculnya kepentingan Mesir sebagai batu asas manusiawi yang sangat penting dalam menghubungkan dunia Islam di Timur Dekat, dan kepentingan tanah Palestin menjadi jelas, yang dianggap sebagai jambatan atau persimpangan antara Syam, Levan, dan Mesir. 6. Prestige, haibah, Salahuddin dicampur dengan kekaguman dan penghormatan. Selepas kemenangan itu, nama Salahuddin menimbulkan rasa haibah di hati tentera salib dicampur dengan rasa kagum dan hormat. Oleh kerana proses pembukaannya yang mulia, terhormat, bermaruah, toleransinya terhadap mereka, musuh Islam, dan layanan baiknya terhadap tawanan mempunyai kesan yang besar dalam penyerahan banyak kota dan kubu tanpa rintangan yang ketara. Realitinya beliau menunjukkan belas kasihan dan kesatriaan yang besar dalam urusannya dengan tentera salib. Berkat daripada memiliki dan menzahirkan sifat-sifat ini, tenteranya menahan diri dalam kemenangan dan mengelak daripada melakukan kekejaman kepada musuh yang sering dilakukan pada masa itu. Berbicara tentang kebijaksanaan Salahuddin terhadap isteri-isteri dan anak-anak perempuan para tentera salib, Arnaoul menulis, beliau memberi mereka begitu banyak bantuan sehingga mereka berterima kasih kepada Allah dan menzahirkan rasa simpati dan kekaguman terhadap beliau, dua hal yang Salahuddin pernah kurniakan kepada mereka. Esquiva, isteri Raymond III turut dimuliakannya. Beliau membenarkannya meninggalkan kubu Tiberias dengan selamat, maka dia pun pergi keluar membawa hartanya, hamba lelakinya dan wanitanya, lalu berpindah ke Tripoli. 7. Usaha kumulatif yang mendahuluinya. Kemenangan Salahuddin tidak datang daripada ketiadaan, dan natijah kemenangan ketenteraan yang dicapainya bukan tanpa sebaran usaha-usaha permulaan dalam politik, organisasi, pentadbiran, pembaharuan, dan kebangkitan yang berlangsung lebih dari satu abad sehingga hasil mereka mula dituai semasa pemerintahan Imad al-Din Zenki dan Nur al-Din Zenki, di mana yang kedua daripada mereka, yakni Nuruddin Zenki, dianggap sebagai pengasas sebenar kepada transformasi yang disaksikan oleh Syam, Levan, kemudian Mesir. Dalam suasana keilmuan ini, Salahuddin mendapat pelajaran dan pendidikan agama. Beliau belajar di tangan pakar hadis Ahmad ibn Muhammad al-Asbahani, Ali ibn Ibrahim ibn Najr al-Wa'is, dan Najm al-Din al-Habushani. Mereka ini adalah sebahagian daripada para fuqaha dan ulama yang menyelia pendidikan generasi ketiga pemimpin politik dan tentera. Asterisk nota penting. Artikel ini sebahagian besarnya berdasarkan buku, Tarikh al-Ayyubin fi Mis'ar wa Bilad al-Syam wa al-Jazirah, oleh Muhammad Suhail Takosh. Asterisk. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dahulu, kini dan selamanya, atas penyempurnaan terjemahan bagi karya Syekh Ali Al-Solabi ini, yang dijudulkan sebagai Salahuddin Membebaskan Al-Quds, Ibrah Perang Hattin, di Fatih, Istanbul, Turkiye, di tangan empunya segala dosa dan kesilapan Syafiq atau Hidi. Semoga Allah yang baik menerimanya dan mengumumkan manfaatnya kepada seluruh umat.